Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia nikmat Allah SWT ke atas kita, masih lagi kita boleh dapat berkumpul pada hari ini. Jadi ini merupakan kuliah kita ambil kira-kiranya dalam kali 21, kali 21 ataupun kali ke-22 lah. Mana kuliah kita ni mengenai sirah Nabi SAW. Jadi sirah Nabi SAW yang mana kita sudah maklum adalah ilmu mengenai kehidupan Nabi SAW. Di samping kita belajar kehidupan Nabi SAW, kita juga boleh belajar kehidupan orang yang berada di sekeliling Nabi SAW. Yang mana mereka inilah mereka orang atas dunia ni, orang yang paling ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tidak ada kepentingan apa-apa buat atas dunia ni melainkan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling terbaik yang telah melahirkan sahabat-sahabat dia yang paling terbaik. Yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan orang yang Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Sebab itulah apabila kita baca Nabi, apabila kita baca kita selawat kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat apabila kita baca dalam buku ke apa dia akan tulisnya radhiyallahu anhum. Allah redha dah kepada mereka. Tidak ada benda yang paling tinggi yang kita nak capai dalam kehidupan kita ni lebih daripada Allah SWT. Nabi SAW telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat dia yang jujur dengan agama, jujur dengan Allah, jujur dengan Rasul. Kejujuran ni lah kita nak cuba ada dalam diri kita. Jujur ni bukan kata buat benda betul saja tak. Nak sahabat Nabi sendiri pun ada tak buat salah ada. Jujur ni ialah orang buat salah pun dia boleh mengaku buat salah. Dia mengaku buat salah dengan Nabi SAW. Tu satu hal dah. Dia sanggup terima hukuman ke atas kesalahan dia tu. Siapa tahap mengaku salah tu okey lagi lah. Kita pun alhamdulillah ramai daripada kita ni semua ni pun jujur. Tapi kalau buat hukuman ni mikir dua kali juga. Kalau kena hukuman, mana mungkin hamba pernah sebut juga yang mana Nabi SAW pernah dapat satu kes daripada sahabiah, seorang perempuan di zaman sahabat sendiri yang mana terzina. Kita kata gitulah, tersilap telah melakukan perbuatan zina. Dijumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi sebenarnya ulama sebut dalam hadis ni apabila Nabi SAW sahabat ni mari jumpa dengan Nabi ataupun sahabiah ni jumpa dengan Nabi, Nabi dah buat kita panggil apa ni, Nabi dah buat excuse 2-3 kali lah. Mungkinlah mu ni bukan berzina, mungkin rabor, mungkin mu sentuh saja, mungkin mu cium saja. Siapa tak Nabi SAW kata mungkin mu gila kau, mu tak khabar kau masa mu buat mu mabuk kau. Sebab apa nama pensyariatan untuk pengharaman arak ni lambat. Jadi boleh jadi termabuk kau gapo dalam keadaan tak khabar. Maka benda tu akan menguraikan dari sudut hukuman dia, dari hukuman kita panggil apa, hudud. Hukuman dia atas perbuatan dia tu boleh kurang. Tapi dia kata betul ya Rasulullah, aku buat. Bapa dia nak terima hukuman di dunia, dia nak terima di hukuman di dunia supaya tidak terima hukuman di akhirat nanti. Hebatnya para sahabat yang mana Nabi SAW tarbiyah mereka boleh setara tu. Setara boleh ngaku salah pun okey lagi. Kita alhamdulillah ramai lah boleh. Tapi hukuman setara tu sanggup untuk menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, tu sangat hebat lah. Itulah kejujuran yang kita nak ada dalam diri kita. Kejujuran inilah yang
Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam latih para sahabat di peringkat awal lagi kena bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bina hubungan. Daripada hubungan mereka dengan Allah Taala ni lah timbulnya kejujuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo-gapo buat pun mikir dulu. Mikir gapo dia punya side effect dari sudut agamanya. Mikir benda tu. Jadi apabila dia nak direjam tu, tapi nak ayatnya hebatnya Nabi SAW membuka cara fikir yang ada pada orang yang normal. Orang kebiasaannya supaya kita ni pun akan mikir supaya akan berlaku je lagi. Apabila dia kena hukuman, ada sebahagian sahabat duk kecek bahawa ni jahat ni, buat jahat ke apa gini kena hukuman. Tapi Nabi SAW betul. Nabi SAW kata sekiranya ditimbang taubat orang lain, Amba tengok dalam riwayat sebut lagu mana kata silap, taubat orang Islam diukur dengan taubat dia ni, maka berat taubat dia lagi. Dia sanggup terima hukuman dan dia bertaubat atas dia buat tu, dia taubat dia lebih berat daripada taubat orang yang ramai. Tengok orang Nabi SAW betul juga pemikiran tipikal yang ada berlaku pada manusia biasa. Bila kita tengok salah, oh dia ni jahat ni gini. Itulah benda-benda yang Nabi SAW ajar para sahabat. Banyak benda yang kita akan tengok adalah tajuk kita pada malam ni mengenai Uhudnya 2-3 perkara. Salah satunya Nabi SAW sendiri pun pernah tersalah kecek. Nabi SAW kata apabila Nabi SAW cedera dalam perang Uhud ni, Nabi luka, sini Nabi luka, kemudian gigi Nabi pun patah. Nabi sebut satu perkataan yang Allah Ta'ala tegur. Nabi sebut kata lan yuflihu qauman syajju ra'sa nabihim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berjaya orang yang mencederakan muka Nabi mereka. Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata laisa laka minal amri syai'. Tu satu ayat Allah Ta'ala kata bukan urusanmu Muhammad dari sudut hidayah ni. Sebab apa? Sebab antara ketua dalam peperangan ni ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti tahun ke-8 Fatu Mekah ni dia akan masuk Islam. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang ni, kita kena benci kesalahan tu lah. Tapi kita tak boleh benci orang tu, kita tak boleh doa pelik-pelik. Sebab apa? Sebab hujung hayat ni kita tak tahu siapa hak husnul khatimah ni siapa, hak su'ul khatimah pun siapa kita tahu, hak pengakhiran hak baik kita tak tahu siapa, pengakhiran hak buruk pun kita tak tahu siapa. Ada orang baik atas dunia, hujung-hujungnya kemungkinan kita minta jauhnya ialah syirik kepada Allah Ta'ala. Ada orang jahat nak mati, dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dalam peperangan ni kita akan tengok ada seorang sahabat nama dia Al-Usairim. Al-Usairim ni dia tak masuk Islam peringkat awal. Masa di Uhud ni pun dia nyelik masuk. Orang tak khabar dia masuk. Apabila dia masuk, tengok dia mati. Apabila dia tercedera tu, dia tak mati lagi, dia apa ya? Dia di nafas yang terakhir. Orang kejut tengok, apa masuk ni? Dia kata, aku baru sahaja percaya kepada Allah, amantu billah wa rasulihi, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Rasulullah, dan aku masuk ni dan aku terbunuh. Mula tengoklah aku terbunuh ni kerana Allah. Dia antara orang yang mati masuk syurga tanpa sujud walaupun sekali. Al-Usairim. Pengakhiran ni hidup kita ni kita tak tahu lagu mana. Sebab itulah kita minta sama ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jalan duk molek ni jangan duk. Sebab apa manusia lah. Kadang-kadang gelecoh, naik balik. Ihdinas siratal mustaqim. Biar kita duk jalan molek ni, jangan duk. Kalau gelecoh pun pergi semula. Minta berapa? Paling kurang 17 kali sehari. Nabi SAW sendiri sebenarnya diriwayatkan daripada isteri dia Ummu Salamah, dia kata antara doa yang paling banyak Nabi baca ya, mengikut riwayat Ummu Salamah, dia kata antara doa yang Nabi SAW paling banyak baca ialah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi ni orang yang diampunkan dosa dia telah lalu dan akan datang. Sekiranya Nabi salah pun Allah Ta'ala tegur, ampun dosa dia. Nabi SAW doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini.
wahai yang maha membolak-balik ke hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Jadi gitulah kehidupan kita sebagai manusia ni yang penuh pancaroba. Nak boleh kau kita apa nama, matilah, kita kata nak boleh kau mati tu, macam-macam lagi boleh berlaku. Dan mati pun tak tahu bila. Dan tak tahu bila tu kita tahu lagi apa akan berlaku depan hari. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita atas agama, hati kita atas keimanan kepada Allah, dan kita semua doalah supaya kita semua dimasukkan dalam syurga lah. Amin ya rabbal alamin. Jadi peperangan Uhud, peperangan Uhud ni merupakan peperangan yang sangat tragis. Sebab itulah Uhud ni menjadi satu mercu tanda yang sangat dekat dengan orang Madinah, terutamanya pada zaman Nabi. Jadi Uhud ni kita boleh berkata mercu tanda kepada orang Madinah. Orang yang biasa duduk Madinah, terutamanya sahabat Nabi yang menyaksikan peristiwa tersebut, Uhud sangat dekat dengan mereka. Sebab apa? Sebab pada peperangan Uhud ni 70 orang sahabat terbunuh. Sebab itulah Nabi SAW kalau dia balik daripada musafir, daripada perang Khaybar, daripada perang Tabuk, dia lalu nak balik ke Madinah, dia akan tunjuk, dia akan tengok ke Uhud, dia kata hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini adalah bukit ataupun ini adalah gunung yang kita cintai dia dan dia cintai kita. Para ulama kata cinta pada hadis tu dua maksud, sama ada cinta tu dari sudut cinta betul, maksud Uhud ada kecintaan yang Nabi SAW boleh tengok, kita tak boleh tengok lah. Para orang tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang apa, dia tasbih kepada Allah Ta'ala, dia ada perasaan dia, walakin la tafqahuna tasbihahum, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tapi kita tak faham gapo tasbih dia tu. Nabi SAW mengucapkan bahawa Uhud tu ada sifat cinta yang dia secara hakiki. Ada ulama sebut secara kiasan jugalah. Maksudnya kita sayang kepada tempat ni disebab apa? Sebab berlakunya benda-benda yang telah menjadi sejarah yang sangat hebat, tragis. Supaya ni kalau kita ada medan peperangan mana-mana lah, kita kata kalau di Malaysia juga buat tugu tu kan, apa ni nak kenal ni, jadi kita rasa ni lah. Tapi dalam Islam terutama pada zaman sahabat ni tidak ada lah tugu, tidak dibenarkan buat tugu. Cuma je medan tu kita tengok tu bayar. Mungkin sini ada maklumat apa tahunya ada sebahagiannya askar ke apa kan. So mungkin ada sahabat dia meninggal ke apa ketika mana, wallah alam lah kan. Jadi apabila meninggal tu kita mari teringat. Dan yang paling utama mati dalam perang Uhud ni siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dia pak saudara Nabi, tapi dia juga ialah adik-beradik susuan dengan Nabi. Dia beza 2 tahun je dengan Nabi. Maksud kalau lah Nabi darjah 4, dia darjah 6. Jadi duk main sekali lah kapunya, kalau kita kata gitu. Dia rapat dengan Hamzah ni. Dan dia sebab dia beza 2 tahun, masa Hamzah duk nyusu dengan Suwaibah tu, Nabi SAW juga nyusu dengan Suwaibah. Jadi dia adik-beradik susuan dengan Nabi SAW. Jadi dia adalah pak saudara dan juga dia adalah saing rapat dengan Nabi SAW. Yang mana kita boleh tengok lah ni, kita boleh tengok ada pak saudara hak muda dekat kan. Dia rapat dengan anak saudara. Padahal pak saudara. Kadang-kadang orang panggil apa? Pak dik ke apa kan. Sebab dekat sangat dia dengan anak saudara dia. Jadi Nabi SAW begitu dengan Hamzah. Rapat dengan Hamzah dan Hamzah terbunuh lah. Jadi peperangan Uhud ni lagu mana boleh berlaku? Orang musyrikin apabila dia kalah di dalam perang Badar, maka dia memang pasal niat untuk nak balas. Lagu mana pun kita akan balas orang Islam ni, orang Madinah ni kita akan balas. Jadi apabila dia nak balas, maka setahun selepas daripada Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Uhud berlaku setahun sebulan lebih kurang lepas daripada tu. Syawal tahun 3 Hijrah. Jadi mereka kupur dari sudut tenaga dan sebagainya, dari sudut duit dan sebagainya untuk nak kupur kan. Yang mana akhir sekali apabila mereka nak serai tu, dalam peperangan Badar ada seorang
sosok tubuh ataupun kita kata watak dalam sirah Nabi SAW yang penting, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pak saudara Nabi. Kemungkinan kita tahunya pak saudara Nabi hak tak masuk Islam memang tak masuk Islam teruhnya ialah Abu Talib. Tapi Al-Abbas ni juga merupakan orang yang tak masuk Islam peringkat awal. Dan sebagai ulama sebut, dia sebenarnya masuk Islam dah, tapi dia tidak menzahirkan keislaman dia. Dan dialah yang menyampaikan maklumat-maklumat yang ada di Mekah. Dia masuk Islam secara sejak lah kita kata. Jadi Al-Abbas ni lah orang yang menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahawa orang Mekah terupa orang untuk hantar. Sebanyak jumlah sikit-sikit 3,000 orang. 3,000 orang, 900 pakar apa nama kita panggil bersenjata molek. Memang senjata tentera yang cukup lekat. Jadi Al-Abbas apabila dia hantar tu, dia hantar sampailah surat tu pada hari Khamis. Dulu posmen ada dah. Dulu kita kena fahamnya kenderaan dulu, kalaulah kita jalan ramai-ramai dia akan guna unta. Dia akan guna unta dan dia akan tukar-tukar. Mungkinlah seorang unta akan kongsi 3 orang. So seorang naik, 2 orang jalan kau. Lepas tu letih kat tukar. Jadi apabila dengan unta ni ramai-ramai dia lambat. Dulu kalau postman kuda. Cepat apa. Jadi postman ni lama dah ada lah. Jadi apabila gitu sampailah surat kepada Nabi SAW bahawa orang Makkah ni nak pergi serang Madinah sampai pada hari Khamis. Jadi apabila gitu keesokan harinya Nabi SAW pada hari Jumaat Nabi kumpul para sahabat untuk bincang. Kumpul para sahabat untuk bincang lagu mana kita ni. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi dalam Madinah ke? Kita nak pergi mana? Secara umumnya Nabi SAW sendiri pendapat dia ialah kita pergi dalam Madinah. Kita pergi dalam Madinah, orang mari serai kok lorong kita ni kita boleh serai, kemudian orang Tino juga boleh serai juga daripada rumah ada rumah-rumah tinggi ke apa, dia ada satu istilah dalam di kota Madinah ni panggil atom, kita panggil atom ni ialah dia kubur tinggi sikit. Kubur hak macam kadang-kadang atas bukit dan sebagainya. Tu kita panggil atom. Bukan atom kita ni, atom dia ada atom sirar, utum sirar, dia ada 2-3 tempat lah di Madinah ni yang ada benda gitu, yang mana apabila biasanya ketika mana peperangan orang Tino dan orang tua dan orang yang duduk Madinah dia akan duduk situ. Apabila ada masalah ke apa dia mau ni boleh serai daripada tempat tinggi lah. Kalau ada kita kata kalau ada pinggir kat lepas pinggir ke, tapi ada lah senjata dia tapi naiknya boleh berfungsi. Jadi para sahabat lain pun Abu Bakar hak sini pun setuju. Kita pergi dalam Madinah. Antara orang yang setuju juga ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Ketua munafik ni. Ketua munafik Madinah ni setuju juga. Padahal dia ni cari jalan untuk cari keselesaian dia sebenarnya. Nanti kita akan tengok apa dia buat. Jadi apabila begitu Abdullah bin Ubay bin Salul pun setuju. Ada dalam kalangan sahabat ni yang mana tak menyertai peperangan Badar. Peperangan Badar 300 orang je. Dan kita cerita dah bahawa peperangan Badar ni bukan semua hak join. Jadi para sahabat hak muda terutamanya dia kata tak boleh gini, rasanya kita kena pergi tubik ke daripada kota Madinah. Kita cari satu tempat main betul-betul pergi. Kita keluar daripada kota Madinah. Dulunya Uhud ni tidak dikira sebagai Madinah. Kota betul, kota Madinah betul. Kota Madinah tu dalam tu je. Uhud ni di luar daripada kota Madinah. Walaupun dia hanya lebih kurang 5 ataupun 6 kilo daripada Masjid Nabawi. Cuma dia luar daripada kota Madinah. Lah ni kalau nak pergi jalan apa boleh pergi jalan. Pergi jalan kaki. Lah ni Saudi buat terak comel kalau kita nak pergi jalan lah. Cukup malam tu tidur awal, waktu esok tu pergi jalan. Jadi 5 ataupun 6 kilo je. Tapi dia dikira luar daripada kota Madinah. Jadi apabila gitu ramai hak setuju, hak muda-muda ni setuju. Yalah kita tubik, kita tak ada, kita nak semangat Badar tu biar ada ni. Akhir sekali Nabi SAW pun setuju. Apabila setuju, amuk tengok ada rasanya lepas daripada Jumaat, Nabi SAW masuk dalam rumah dia. Rumah dia tepi tu kan. So dia khutbah kemudian dia masuk.
Dan Nabi SAW pakai dia punya baju. Nabi SAW pakai baju dua lah. Lagu mana? Ambo masa tak tahu dua lah ni pun kita duk mikir lagu mana dua lah baju perai ni. Baju perai dulu, antara salah satu baju perainya ialah dia bentuk chain tu. Ada istilah gapo? Dia panggil dia style bulat ya, besi bulat tu kan. Dia macam rata tu. Antara baju perai pada zaman dulu gitu. Jadi Nabi kalau kita duk fikir baju perai kita duk bayar lah ni walaupun mungkin 100 ataupun 500 tahun sebelum ni hak jenis betul-betul besi tu. Bukan. Lagu mana nak pakai hak besi gitu dua lapis tak boleh. Jadi Nabi SAW pakai hak jenis ada chain tu. Dulu rata. Jadi Nabi pakai dua lapis. Nabi pakai dua lapis. Bila Nabi pakai dua lapis, sebelum daripada tu ada sahabat hak tegur. Tegur sahabat muda ni, apalah. Ni Rasulullah, dia tahulah gapo terbaiknya. Dia tahu dia lagi kenal gapo ni Allah lagi tahu gapo hak perlu. Tapi ayatnya hebatnya Nabi SAW. Nabi walaupun gapo-gapo pun Nabi akan mesyuarat dulu. Sekiranya benda tu bukan wahyu, Nabi akan mesyuarat dengan para sahabat. Nabi tanya pandangnya, Nabi tu dengar, Nabi ini. Tu ada salah satu akhlak yang besar tu. Setengah orang kadang-kadang dia jadi ketua tak dengar dah. Kira orang dia je dak. Ni Nabi ni dak. Dia tengok pandangan sahabat hak muda dan sebagainya, dengar gapo nak ayat Nabi pun terima. Dan antara benda kita boleh belajar daripada peristiwa mesyuarat ni para ulama sebut, apabila berlakunya keputusan dalam mesyuarat, kita kena terima keputusan tersebut dan tak boleh kecek belakang. Tak ada dalam riwayat bahawa lepas daripada peperangan ni ada sahabat bakit bahawa ni kisah ni dulu ni. Tak ada. Ni antara benda hak hilang lah dalam suasana kita lah ni. Kadang-kadang masuk mesyuarat tu masuk duduk belakang ni gini mu dulu gini dan benda-benda gini akan memecahkan hubungan dan sebagainya. Tengok para sahabat walaupun dia setuju dah, Nabi SAW sendiri pun apabila para sahabat mari nak bertemu, para sahabat nak betul bahawa kami rasa Nabi kita tukar pandangnya lah. Saat Nabi terima, Nabi kata tak. Apabila kita dah tetap ma yang bagi li Nabi idza labisa la'matahu an yadhahu, melainkan Allah Taala tentukan. Jadi apabila Nabi SAW kata tidak wajar bagi seorang Nabi apabila dia pakai baju dia untuk dia buat baju dia, melainkan apa Allah Taala akan tentukan antara dia dengan musuh dia. Jadi kita buat keputusan dah. Wasyawiruhum fil amr, dalam Quran sebut mesyuaratlah kamu dalam suatu urusan, wa tawakkal 'ala Allah. Ada keputusan, maka tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam dah, tawakkal 'ala Allah. So kita buat keputusan dah, jangan tukar keputusan macam-macam, tukar-tukar dah. Jadi kita ambil keputusan dah, maka jangan duk kecek dah. Ni adalah keputusan bersama. Dia masalah apabila tubik daripada mesyuarat tu, ni keputusan dia ni kalau salah lah. Kalau ada gapo benda-benda hak berlaku pun, kita akan jadi ferah dengan kita buat keputusan. Dalam banyak benda, dalam buat keputusan ni kita kena terima risiko. Ustaz kita cerita apabila benda ni apa ni hilang dalam kalangan kita ni untuk buat keputusan, terutama bagi orang jatuh. Orang jatuh ni dia hilang keberanian untuk buat keputusan. Sebab apa? Sebab risiko banyak sangat. Padahal sepatutnya bagi seorang yang jatuh apabila dia buat keputusan, so dia kena terus dengan keputusan dia. Nak belajar luar negara ke nak belajar dalam negara. Belajar dalam negara lepas tu nyesal ke begini, dah kita buat keputusan dah untuk belajar dalam negara, kita terima sahaja. Tak perlu bapa tak sudah lagi je untuk kecek terus dah. Apabila kita buat keputusan, tawakkal 'ala Allah. Boleh. Nabi SAW sendiri pun lagu tu. Nabi buat keputusan, para sahabat nak tukar keputusan, Nabi SAW kata tak, ma yang bagi Nabi. Tidak wajar untuk kita nak tukar balik keputusan. Nabi SAW pakai baju dah, kita akan tubik bertemu dengan musuh kita. Jadi apabila Nabi SAW kumpul para sahabat, adalah dalam 1000 orang. Adalah dalam 1000 orang. Siapa satu tempat Nabi akan tapih. Sebab nak boleh kau kumpul, nak ke jalan ke gapo ni, dia kena start jalan dulu, barulah akan nampak jumlah itu ya. Main 1000 ni. So siapa satu tempat Nabi SAW kumpul 1000 orang, Nabi pun cek ada budak kau
Ada budak Nabi SAW suruh klik. Ada orang yang umur tak ikut tahun suruh klik. Budak ni kalau dia ada kemahiran sahaja Nabi SAW akan kebenaran. Antaranya Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij ni dia masa dia mari kalau tak silapnya dia umur 14 tahun. Apabila dia umur 14 tahun, Nabi SAW suruh klik, dia kata dia pandang mana. Apabila dia pandang mana, Nabi SAW pun beri kebenaran dia untuk menyertai peperangan. Ada seorang lagi dia pun kata dia ni pandai dah, aku ni kalau balak kalau gocoh benar aku pada dia. Nabi SAW pun kata terus gocoh. Nabi SAW terus gocoh, benar sungguh dia. Nabi pun beri juga beri. Tapi ada sahabat-sahabat lain Nabi tak benar. Antaranya Abdullah bin Umar, dia kata ketika mana aku peperangan Uhud aku pergi, Nabi SAW suruh aku klik. Ketika peperangan Khandaq aku cukup dah 15 tahun, maka Nabi SAW pun benarkan aku untuk join. Jadi umur 15 tahun pada zaman tu pergi perang. Zaman kita perang juga. Perang lesek lah. Beli tu gak deh. Beli kau tu beli memang setengah-setengah game tu gak. Beli gapo ni dia punya senjata tu mahal juga kadang-kadang. Ni hebat tapi dah legend je lah. Zaman Nabi 15 tahun ni umur boleh pergi perang. Kematangan tu dah mula jauh lah. Jadi kita kena ajar supaya anak-anak kita matang seawal yang mungkin. Seawal yang mungkin. Antara kematangan yang kita boleh ajarnya kematangan dalam buat keputusan. Kita kena ajar pada peringkat awal ni dia sanggup buat keputusan. Kadang-kadang nak makan mana pun payah nak putus deh. Nak makan mana tu betul. Nak cari tempat nak makan mana tu berletih. Dah lah tunggu aja. Cuma nak yang keputusan itu kita kata keputusan nak ngaji mana, nak kerja gapo. Barulah bila dia ada dia punya visi nak jadi gapo, dia akan menjadi seorang yang mati lah. Wallahu alam, guru kita sebut juga. Dia kata salah satu kematangan ni apa yang jadi kurang. Dia ni guru saya ni dia doktor psikologi. Dia doktor psikologi. Dia kata antara salah satu benda yang menyebabkan orang jadi kurang matanya, dia kata nikah lambat. Baru mikir go ni. Apabila dia nikah tu dia akan berasa tanggungjawab. Sebab tu kita tengok orang-orang dulu kita sekali pun nikah awal, tengok dia boleh sanggup ambil keputusan tu buat go ni. Barulah dunia sebenar lah ni nikah lambat dan apa. Jadi kematangan tu masalahnya kita tahu nikah pun sebab dia tak mati lagi. Ni masalah lah tu. Tu kita kena fikir sendiri lah dalam keluarga kita dan sebagainya. Cuma kita yang pentingnya cuba kita didik supaya anak-anak kita ni mati awal lah. Kurang-kurang lah main game 15 tahun main game lagi kan. Sikit-sikit sudah lah. Jadi apabila gitu baliklah sebahagian daripada budak-budak ni. Beres. Nabi SAW pun mak tidur malam tu. Mula 5 kilo pun jalan 100 orang ni. Dia sampai gelap. Maka hari Jumaat tu Nabi SAW tidur di satu tempat yang nama Asy-Syaikhain. Asy-Syaikhain ni tempat dia ada lagi di Madinah. Kalau kita pergi jalan Madinah, cumanya kalau lah kita pergi dalam package biasa ni dia tak pergilah sebabnya dia jalan kecil lah. So kalau kita pergi hot package dia bawa ke tempat-tempat hot rare di Madinah, sudah akan bawa. So jalan daripada Madinah, Nabi SAW berhenti di satu tempat nama Asy-Syaikhain. Kemudian Nabi SAW suruh budak-budak kelik, orang tu ikut umur kelik. Kemudian esok tu pada hari Sabtu barulah Nabi SAW keluar pula sekali lagi untuk nak pergi perang dah. Siapa di satu tempat nama dia Syauz, ada pula hak perangai. Siapa hak perangai? Munafik ni, geng-geng munafik buat perangai. Geng-geng munafik ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni lah. Dia kepala munafik ni. Dia kepala munafik ni dia pun ya, lagu mana kita ni? Dia kata aku tak boleh nak ikut ni orang yang ikut kata-kata budak-budak. Dia kata ke Nabi lagu tu. Lagu mana kita nak ikut orang hak ikut kata-kata budak-budak? Nabi SAW dia kata tidak mentaati aku wa yuta'al wildan atau kama ataupun sebagai lebih kurang itulah disebutnya. Dan orang ni ikut budak-budak. Sebab antara orang yang nak gitu beluan ni antara budak-budak. Lepas tu dia pun kata, siapa-siapa nak klik kita klik. Hak terpengaruh dengan dia, hak memang ada kemunafikan dah, klik 300 orang. Daripada 1000 tu, klik tu 300 orang hak terpengaruh. 300 orang, tinggal 700. Dan ada juga orang hak memang bukan munafik tapi terpengaruh.
Ni noyaknya bahayanya media ni. Zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada gapo kan. Bukan ada WhatsApp gapo nak pengaruh gapo. Tapi noyaknya dulu, zaman dulu media dia ialah kecek, media ialah pengaruh. Berita hak buruk ni boleh membawa kepada orang hak tidak ada, orang hak tak ada ketetapan tu syahadah. Orang hak memang percaya dah. Tapi settle. Tengok bahaya media. Lah ni kita nak tapis jujur benar nah hal-hal WhatsApp juga. Orang kata tu mentah-mentah mati dia ni, mentah-mentah mati dia ni. Antara orang yang mati semua ni siapa? Tok Imam Mekah. Tok Imam Sudah itu kan? Abdul Rahman As-Sudah itu. Kalau dulu saya ingat ambo kat setiap tahun ada semua mesej. Mati dah sudah. Mati dah sudah. Dia molek-molek hidup. Nanya orang kan setengah orang tu percaya. Mati dah kau innalillah gapo panjang dah. Padahal benda tak betul. Tengok ya. Media. Jadi ada dua golongan yang terpengaruh, iaitu kaum daripada Bani Harisah dan juga daripada Bani Salimah. Bani Harisah dan juga Bani Salimah ni dia terpengaruh yang menyebabkan Allah Taala waktu satu ayat Allah Taala kata idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Sesungguhnya ada dua kelompok yang mana mereka telah merasa akan kalah. Mereka merasa tak sedap hati, wallahu waliyuhuma, tetapi Allah Taala dah bantu mereka dan Allah Taala telah tetapkan balik hati mereka. Maka mereka pun tak jadi untuk ikut munafik ni. Tengok, dakwah dia ni untuk nak suruh biar orang lain pun terpengaruh, tapi Allah Taala tahu pilih dah orang yang baik dan orang yang memang betul-betul jahat dan munafik lah. So gilah kepada dia. Kita habis hari ni, tak ada habis hari ni kita sambung pula insya-Allah. Sambung sapalah di Uhud. Sini kita pergi bakar dah Mekah Madinah kali ni. Pergi dah Uhud pun. Dari di Uhud tu kita ada bukit kecil. Bukit kecil tu dia ada dua bukit gitu. Bukit kecil tu. Kemudian kita ada bukit besar Uhud besar. Uhud ni besar dia 8 kilo kali 4 kilo. Besar. Jadi Uhud ni dia bukan peperangan tu berlaku di atas bukit Uhud tu. Dia berlaku di perkarangan bukit Uhud. Antara bukit Uhud dan juga Jabal Ainain nama dia. Jabal Ainain ni jabal yang dua mata. Dua mata ni sebabnya dia ada dua gitu. Jadi para sahabat duduk atas jabal ni, yang mana lah ni kita kenali dia sebagai Jabal Rumat. Jabal Rumat. Jabal Rumat ni ialah jabal para pemanah. Nama asal ada Jabal Ainain, tapi nama sempurna kejadiannya ialah Jabal Pemanah. Jabal kita panggil apa? Anggota pemanah gitulah. Jadi orang pemanah atas tu. Jadi Nabi SAW susun strategi comel. Boleh lukis ke? Tak boleh lukis. Nabi SAW susun comel dah. So daripada Madinah kita akan jumpa ada satu dia panggil Wadi Qanah. Wadi Qanah ni parit. Kemudian lepas daripada parit itulah barulah berlaku tempat peperangan ni lah. Kita ada Jabal Ainain yang kita panggil Jabal Rumat tadi. Kemudian kita ada Jabal Uhud. Jadi orang Islam ni duduk kawasan ni. Orang musyrikin daripada sini. So Nabi SAW dah set satu tempat yang sesuai dah. Sebab apa? Sebab dalam peperangan ni kaedah yang disebutkan ialah siapa yang duduk tempat tinggi dia akan boleh kawal peperangan. So dia duduk tempat tinggi. Nabi SAW letak dah atas bukit ni Abdullah bin Jubair. Dia punya ketua. Dengan pasukan dia ada 50 orang. 50 orang duduk atas ni cukup dah. Kalau ada gapo-gapo, Nabi SAW kata jangan tinggal. Gana gapo hak berlaku sekalipun jangan turun. Hatta ursila ilaikum. Jangan turun selagi mana aku tak atas orang suruh turun, jangan turun. La tabrahu makanakum. Nabi SAW kata, kalaulah mu tengok kami menang pun jangan turun. Kalaulah mu tengok kami dimakan oleh burung-burung sekalipun, maksudnya kalah, mayat-mayat kami dimakan oleh burung-burung pun jangan turun. Hatta ursila ilaikum. Sehinggalah ada orang mayat suruh nak turun. Inilah antara benda yang besar yang berlaku ketika mana peperangan Uhud, yang mana para sahabat telah tersilap langkah. Tersilap langkah. Tapi dia bukan menyebabkan para sahabat ni kurang dak. Sejarah yang telah berlaku ni nak beri teguran kepada kita. Bahawa dengan kemaksiatan yang kita buat ni boleh menyebabkan masalah.
menyebabkan masalah dari sudut dunia dan juga di akhirat pun lebih-lebih lagi lah. So para sahabat ni telah Allah Ta'ala susun tersalah sini, yang mana Allah Ta'ala sendiri telah ampunkan mereka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliakum wa laqad afa'akum. Daripada kamu ni para sahabat ada hak jadi dia Uhud ni kita ada dua fasa. Fasa mula-mula tu orang menerah, kita menerah. Memang kita menerah. Yang menyebabkan para sahabat duduk atas bukit ni, habis dah kali. Kata, nampak ada harta banyak-banyak. Turun. Abdullah bin Jubair tak turun. Tinggal ngalah kali 10 orang di atas ni. Abdullah bin Jubair kata jangan turun. Nabi SAW pesan dah. Sudah dah ni. Gitulah kemungkinan dialog dia nya. Turun tu 40 orang turun. Sebab apa? Sebab orang musyrikin dah mula gundur dah. Dalam riwayat sebut orang Tino dia lari tu nampak dah. Apa panggil apa ni? Gata, kita panggil apa? Gata di kaki ni. Nampak dah. Peti-peti dia tu akak kain lari dah. Memang tak pelik para sahabat kata pergi habis dah lah. Jadi apabila turun itulah berlakunya fasa kedua. Jadi Nabi SAW dah susun strategi comel dah. Sahabat yang mati daripada kalangan mereka pun ramai dah. Tapi Allah Ta'ala nak susun satu kejadian bahawa kita kena jangan pernah selesa dengan kemenangan kita. Jangan pernah selesa dengan kemenangan. Badar kita menang. Uhud ni kita kira kalah lah. Uhud kita kalah. Kemudian lepas daripada ni pula kita menang pula. Menang. Sapalah di Fatu Mekah nanti kita menang. Lepas Fatu Mekah ni ada satu peristiwa pula Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain ni berlaku selepas daripada Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ada lagi golongan atau saksi masuk Islam lagi antara ialah Saqif dengan Hawazin akan pergi di Hunain ni. Jadi para sahabat ada rasa kita menang dah ni, kita ramai ni. Allah Ta'ala sebut dalam wa yauma hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Pada hari Hunain tu yang mana merasa sedap dah dengan jumlahmu. Allah Ta'ala buat di Hunain, tingkat pertama kita kalah, tingkat kedua kita menang. Nabi SAW akan panggil balik para sahabat. Ayatnya Allah Ta'ala tegur. Gitulah kehidupan kita ni, kita kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Uji apa lagu itulah, kadang-kadang kita diuji dengan gembira, kadang-kadang kita diuji dengan susah. Yang penting apa? Yang penting kita kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Jadi para sahabat pada peringkat awal ni Nabi susun comel dah. Kita punya camp kita pun comel dah. Camp orang kafir comel dah. Tak pergi juga malam ni. Kita pergi minggu depan insya-Allah kita pergi. Kita akan pergi minggu depan. Tak tahulah kalau dari dua sesi. Tapi kita akan tengok peristiwa yang sangat-sangat menyayat hatilah. Yang berlaku pada para sahabat, yang berlaku pada sebahagian sahabat yang mana dia rasa dia akan syahid dah. Antaranya Abdullah bin Jahash, antaranya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh ni merupakan ketua kepada Bani Salimah ni. Dia ni orang kacau. Orang kacau, kaki dia kacau. Mula-mula tu Nabi SAW dah beri kebenaran dia untuk dia tidak menyertai peperangan. Lepas daripada tu dia main mikir, dia kata, aku bahasa nak pergi. Nak pergi dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku masuk syurga, aku mati, kaki aku lagu mana? Nabi SAW kata, kakimu akan sihat mula. Mu tidak akan jalan dalam syurga dalam keadaan kaki kecok. Yang mana akhir sekali dia ambil keputusan untuk join juga. Jadi apabila dia join itu, dia kata aku mencium bau-bau syurga di bukit Uhud. Antaranya kita akan tengok sahabat-sahabat yang mana tercala di badan dia ni hampir 80 luka. Kalau tak silap ambilnya Anas bin Nadar ataupun Abdullah bin Jahash tadi. Abdullah bin Jahash kalau tak silap. Abdullah bin Jahash ni dia doa apabila nak mula pergi tu, dia doa, ya Allah, berikanlah kepada aku orang yang akan bunuh orang akan cicir aku. Sebab dia memang nak mati syahid. Ulama bicara boleh ke kita doa mati sebelum daripada bertemu dengan musuh? Kita tak boleh doa mati, kita tak boleh doa untuk kita nak jumpa dengan musuh. Sebab Nabi SAW pernah kata, la tatamannau liqa'al adu, mu jangan duk bercita-cita nak jumpa musuh. Tapi fa idza laqitum fasbutu,
Apabila mu jumpa dah, maka mu kena teguh. Mu kena jangan gejok. Jadi dia ni apabila dalam peperangan dah dia doa, ya Allah, mu carilah orang yang paling hebat dalam kalangan orang musyrikin ni jumpa dengan aku, biar kita bunuh betul-betul, biar aku kalau mati, aku mati dalam keadaan dicicir. Aku sekali dia mati dicicir. Dan doa dia dikabulkan. Sahabat seorang lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia doa supaya dia mati, dia benar. Ni beza antara dua doa ni. Zaman akhir sekali Allah Taala kabulkan doa Abdullah bin Jahash ni. Gapo para sahabat buat ni? Perjuangan mereka adalah untuk nak biar sampai Islam kepada kita dengan baik. Itulah benda paling besar kita kena faham daripada cerita-cerita sirah ni. Mati. Bukan kata sikit-sikit ni mati. 70 orang mati. Sebab itulah Nabi SAW sangat sedih ketika mana perang Uhud ni. Nabi sangat-sangat dekat dengan perkuburan Uhud. Antara kubur yang Nabi SAW ziarah selain daripada Baqi' di Madinah, Nabi ziarah perkuburan Uhud. Nabi klik hujung-hujung hayat Nabi SAW ketika sebelum pada mati pun, Nabi pergi ziarah perkuburan Uhud. Sebab apa? Kalau kita kata istilah bahasa Melayu, prajurit, orang-orang yang telah terlibat dalam nak menjadi benteng Islam di peringkat awal mati. So mereka sangat dekat dengan orang Madinah terutama. Apabila kita di Madinah tu, biar kita ada perasaan tu. Kita pergi jalan Uhud tu bukan jalan kosong tu. Pergi jalan. Berapa sebut belum ni, apabila kita pergi Madinah, jangan pernah berasa cukup dengan kita pergi Masjid Nabawi sajalah. Paling kurang kita kena pergi Baqi', kita kena pergi. Baqi' pun jaga dah. Sebahagian travel pun jaga dah buat lah ni. So kita cubalah cari-cari sunnah-sunnah, benda-benda yang Nabi SAW buat tu, supaya kita diri boleh rasa kehidupan Nabi sebagai orang Madinah. Walaupun kita duduk sementara tu, kita biar rasa jalan-jalan tanah Madinah ni telah menyaksikan perjuangan para sahabat. Jadi paling kurang kena pergi Baqi', paling kurang kena pergi ke perkuburan Uhud bagi salam kepada syuhada-syuhada di Uhud, dan juga Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba. Walaupun kita mari banyak kali pun Madinah pergi, dengarlah lipat 8,000 kali pun daripada ustaz cerita pasal Uhud, dengar supaya kita lagi dekat dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung peristiwa peperangan saat ini daripada mukadimah, daripada mesyuarat sampailah nak start peperangan. Nanti kita akan start peperangan lah insyaAllah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau silap. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.